Jadi dalam mukaddimah ini pengarang ingin menegaskan beberapa perkara. Yang pertama, untuk menyedarkan penuntut ilmu tentang kepentingan usul as-sittah. Jadi pengarang ingin menegaskan tentang pentingnya setiap muslim dan muslimah mengetahui tentang al-usul as-sittah, 6 prinsip tentang akidah yang sangat jelas, yang tidak boleh kita tersesat di dalamnya. Dan kebesaran usul ini, betapa mulia dan besarnya usul ini yang merupakan urusan akidah. Yang kedua, menyedarkan penuntut ilmu tentang kepentingan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, iqbal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan penuh jujur, agar Allah memberikan hidayah dan meneguhkan hatinya dan tidak menyesatkannya daripada jalan yang lurus. Dan hendaklah kita sentiasa meminta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak tersesat sebagaimana ramai tersesat dalam kalangan manusia yang ada pada hari ini, hatta orang-orang yang mengaku diri mereka sunnah atau mengaku diri mereka Islam. Nabi SAW sering berdoa, kerap kali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Ini teguhkanlah hatiku di dalam tauhid dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surah Al-Isra, sekiranya Nabi SAW cenderung kepada musyrikin sedikit saja, nescaya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada Nabi SAW dengan azab yang berganda-ganda di dunia dan di akhirat. Jadi hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari Muslim. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dan benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya menegaskan kepentingan masalah ini, mengambil berat tentangnya dan menekuninya. Jadi perkara ini jangan kita anggap remeh. 6 prinsip ini kita pelajari dan tekuni secara terperinci sehinggalah kita faham secara keseluruhan. Kita faham segala perkara berkaitan dengan usul sittah ini. Jangan kita kata aku dah alim dah, aku dah tahu dah benda ni, akidah-akidah ni aku dah tahu dah. Aku tidak perlu mempelajari benda-benda yang seperti ini, atau perkara ini benda-benda yang remeh dan membosankan. Maka ini bahaya. Yang kita perasan kita bagus, kononnya kita ahli hadis, kita ulama hadis, kita perasan kita tak payah. Kita tidak perlu mempelajari akidah. Kita tidak perlu merujuk kepada ulama akidah. Ini bahaya. Itu wajib mempelajari akidah, mendalami akidah dan mendakwahkan akidah. Mengajak manusia kepada tauhid yang sahih dan melarang manusia daripada tauhid yang sesat, daripada syirik akbar dan bid'ah-bid'ah. Ini ada golongan yang tertentu mengajak kepada sunnah-sunnah kononnya. Manusia tidak akan beramal dengan sunnah. Sekiranya mereka beramal dengan sunnah sekalipun dalam urusan ibadah, mereka tidak akan diberikan pahala sekiranya mereka masih terlibat dengan syirik akbar. Sekiranya mereka masih lagi syirik, apakah gunanya ibadah? Apakah gunanya sunnah-sunnah dan hadis-hadis sahih? Jadi kita mesti mulakan dakwah kita kan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dakwah kita, pengajian kita dengan tauhid. Memulakan dakwah kita dengan dakwah tauhid. Itulah sunnah yang sebenar. Ulama salaf menuliskan kitab-kitab sunnah, syarh sunnah, usul sunnah, semuanya merujuk kepada akidah. Akidah sunnah terlebih dahulu, barulah sunnah di dalam ibadah dan akhlak. Jangan kita terbalik. Kita dakwahkan, kita marahkan orang kedua arwah dulu. Salah tu. Kita mesti memulakan dakwah kita bermula dengan la ilaha illallah. Sebagaimana nabi-nabi memulakan dakwah mereka dengan la ilaha illallah. Dakwah kita mesti sama dengan dakwah para nabi. Yang keempat,
Sikit lagi tuan ya. Yang keempat, menegaskan bahawa kecerdikan semata-mata tidak mencukupi tanpa rezeki yang betul daripada Allah Subhanahu, pimpinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadad dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bergantung kepada kecerdikan kita. Aku tak perlu mempelajari agama, aku ada PhD, aku ada master, kan? Aku ustaz, aku tidak perlu mengajar mempelajari tauhid. Aku guru bahasa Arab, aku tidak perlu mempelajari tauhid. Aku pensyarah universiti, aku dah tahu tauhid. Jangan kita perasan kita mengetahui tauhid. Sedangkan dalam masa yang sama kita adalah penyeru kepada kesesatan, kesyirikan, Jahmiyah dan Quburiyah. Tidak menyedari akidahnya adalah akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dan Quburiyah atau Sufiyah atau akidah Syiah. Kan? Akidah Syiah. Memperingatkan agar jangan tertipu dengan kecerdikan. Jangan tertipu dengan kecerdikan kerana betapa ramai golongan cerdik pandai yang tidak mendapat faedah dan manfaat daripada kecerdikan mereka. Jadi telah terbukti bahawa ramai manusia di muka bumi yang mempunyai gelaran-gelaran yang besar, profesor, pensyarah, ulama, kan, engineer, arkitek, accountant, tetapi doktor perubatan, tetapi mengikuti akidah Sufiyah wahdatul wujud. Ibnu Arabi diangkat sebagai Nabi dan Tuhan. Masya Allah, tuan ya. Profesional tapi bodoh sebodoh-bodohnya dalam urusan akidah, sesat sejauh-jauhnya dalam urusan tauhid. Yang kelima, menyedarkan bahawa syubhat sangatlah bahaya. Bahawa ada syubhat. Syubhat ni kita terjemahkan sebagai kekeliruan di dalam akidah atau kesesatan dalam akidah yang tidak disedari. Itu syubhat, kan? Syubhat yang ada pada hari ini adalah golongan yang mendakwakan diri mereka Ahlus Sunnah sedangkan mereka mendakwahkan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Akidah falsafah. Allah tidak di atas, dia di bawah, kan tidak di kanan, dia di kiri. Ini akidah falsafah. Falsafah musyrikin Yunani. Tetapi dia menyangka dia Ahlus Sunnah, ahli hadis. Ini bagaimana ni? Ini syubhat. Dia Quburiyah, kan? Mempertahankan Quburiyah. Harus baginya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ustaz seperti ini adalah ustaz musyrik, ulama syirik. Ini termasuk asatizah musyrikin, ulama musyrikin. Menyedarkan bahawa syubhat sangatlah bahaya, ia sangat memudaratkan manusia kerana ia menjadikan kebenaran seperti kesesatan, mencampur adukkan antara tauhid dan syirik, menghumbankan manusia ke dalam kesesatan, mencacatkan akal dan merosakkan pemikiran. Tidak ada seorang pun yang mengikuti syubhat atau ajaran bid'ah atau akidah bid'ah, akidah syirik melainkan akalnya telah cacat dan pemikirannya telah rosak, fitrahnya telah rosak. Orang ahli bid'ah ni fitrahnya telah rosak. Fitrahnya telah hancur, rosak dan kotor. Bagaimana dia belajar sampai master PhD tapi sembah kubur lagi? Minta hajat daripada Jailani, daripada Husain, daripada Ali dan sebagainya. Kan? Mohon kepada Rabi'atul Adawiyah, Al-Hallaj dan sebagainya. Ini karut, ya. Menandakan, membuktikan kecacatan akal mereka, kerosakan akal fikiran mereka dan kehancuran fitrah mereka. Apabila manusia membuka telinga mereka untuk mendengar syubhat-syubhat, pasti rosak akidahnya. Jadi jangan kita cuba mendengar-dengar ceramah-ceramah, ucapan, video, klip-klip daripada ahli bid'ah, ulama bid'ah. Lepas tu kita tanya Ustaz Sunnah, apakah ulasan Ustaz tentang klip ni, video ni? Ini kerja bodoh. Kan? Berapa banyak Ustaz tu nak jawab? Ada masa ke Ustaz nak jawab? Ustaz tu suka jawab. Kita lah pelihara diri kita. Jangan dengar ceramah-ceramah Ustaz bid'ah. Semua benda kita nak bebankan kat Ustaz. Kan? Ustaz, apa hukum ni? Apa hadis ni? Semua kita nak bebankan. Tanya macam-macam. Kan? Kalau satu orang hantar 2 video klip kepada Ustaz,
10 orang dah berapa, 100 orang dah berapa. Berapa banyak ustaz ni video klip yang perlu dibaca dan didengar oleh ustaz tu. Kan? Jadi kita yang selamatkan diri kita. Bila kita dengar ceramah bid'ah, maka kita dah sesat dah. Dah syirik dah, kita tanpa sedar. Ini bahaya. Jadi apabila manusia membuka telinga mereka untuk mendengar syubhat, pasti rosak akidahnya. Kalau kita dengar ceramah ahli bid'ah, dah rosak akidah dah. Tak payah sembah kubur, kita dah rosak akidah dah. Dengar ceramah ahli bid'ah, dah sesat lah tu, syirik lah tu. Hampir pasti dia telah terjatuh ke dalam syirik dan bid'ah. 99% dia dah masuk ke dalam bid'ah dan syirik. Jadi batu nak tanya-tanya lagi. Jadi kita mestilah mengikuti salaf. Bagaimana salaf sangat berhati-hati, sangat bersungguh-sungguh memelihara akidah mereka. Dengan cara tidak mendengar daripada ahli bid'ah. Tidak duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Ahli bid'ah maknanya ulama bid'ah lah. Ustaz bid'ah. Yang mengajak kepada syirik dan bid'ah. Pasti rosak akidahnya, ibadahnya dan hubungannya dengan Tuhannya. Tabaraka wa ta'ala. Jadi, orang yang mendengar daripada ahli bid'ah akan rosak ibadahnya. Ini ibadahnya sia-sia, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, batal dan terputus hubungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu daripada Sufyan As-Sauri, siapa yang mendengar daripada ahli bid'ah sedangkan dia mengetahui dia ahli bid'ah, maka Allah berlepas diri daripadanya dan menyerahkannya kepada hawa nafsunya. Dia dengar daripada ulama bid'ah, ustaz bid'ah, kita telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Allah tidak memelihara kita. Yang keenam, usul sittah ini mengingatkan penuntut ilmu agar tidak membahayakan agamanya dengan mendengar syubhat dan membaca buku-buku ahli bid'ah yang penuh syubhat. Dan ini adalah sangat bahaya. Jangan mendengar syubhat dan membaca buku-buku ahli bid'ah. Termasuk buku ahli bid'ah adalah buku ahlul kalam, buku anti hadis, buku tasawuf. Kan? Jadi, tasawufnya akidah ada satu buku akidah sebenarnya. Satu ajaran baru dan agama yang baru, bukan daripada Islam. Nampak seperti Islam tetapi bukan Islam. Bukan tasawuf yang merujuk kepada adab akhlak, tasawuf adab dan akhlak yang diambil daripada hadis itu betul, kan? Tapi tasawuf di sini ada tasawuf batiniyah. Termasuk tasawuf batiniyah ini ada tasawuf yang dibawa oleh Al-Ghazali. Kemudian Al-Ghazali bertaubat daripada tasawuf-tasawufnya dan kembali kepada sunnah. Jadi tidak perlu kita membaca kitab-kitab Al-Ghazali kecuali dengan merujuk kepada ulama, kan? Supaya ulama menjelaskan mana yang betul, mana yang salah. Jadi orang awam tidak dibolehkan membaca Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, tidak boleh. Kerana ini termasuk sikap melampau. Ada di dalamnya benda-benda yang melampau, kan? Yang menyeleweng daripada hadis-hadis sahih. Kerana ahli bid'ah sangat lancar hujahnya. Ahli bid'ah masuk TV, boleh masuk radio. Sebab apa? Mereka ini fasih berceramah. Ceramah mereka. Jadi, sesiapa yang mendengar syubhat ahli pasti rosak hatinya. Ini pasti rosak akidahnya. Akhirnya dia akan menyerang ahli sunnah. Kan? Dia akan menghina ulama sunnah, ustaz-ustaz sunnah. Termasuklah dia dari kalangan golongan fasikin, musyrikin, murtaddin. Dan jangan ia berkata, saya mempunyai kecerdikan dan akal. Ini saya cerdik. Saya ada ijazah, saya ada master, saya ada PhD. Saya mampu membezakan di antara tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah. Jangan kita cakap macam ni. Aku tak apa dengar ulama bid'ah. Kan? Aku tak apa dengar daripada ulama bid'ah. Aku boleh tapis. Kalau ulama sahabat dan tabi'in pun tidak mampu menapis syirik dan bid'ah, bagaimana dengan kita?
Siapa lebih kuat iman dan akidah? Siapa yang lebih kuat hatinya, kan? Ulama salaf ke kita? Tetapi tetap still mereka sangat bersungguh-sungguh memelihara mata dan telinga mereka daripada melihat dan mendengar daripada ahli bidah. Semua ini tidak memudaratkan saya. Konon-kononnya tidak akan terpengaruh dengan bidah, tidak akan terpengaruh dengan ahli bidah dan syirik. Saya hebat, saya boleh jaga diri, pandai jaga diri. Jangan kita perasan kita hebat. Jangan dedahkan diri kita kepada kehancuran. Sebab kita hidup sekali saja. Kita hidup sekali saja. Dalam hidup kita yang sekali ni kita nak akidah yang sahih saja. Supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diampunkan dosa-dosa kita dan kita terus masuk ke dalam syurga. Allah bagi kita peluang sekali je untuk dapat akidah sahih ni. Sekali saja kita mendengar daripada ahli bid'ah, maka kita akan tergelincir dan sesat, terus terjun ke dalam api neraka Jahannam. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Lebih bahaya lagi kalau kita tidak menyedarinya. Kita tenggelam dalam syirik dan bid'ah, kita menyangka kita ahli sunnah, kita ada ahli tauhid. Demi sesungguhnya kata Syekh Imam Salaf dan ulama sunnah diberikan Allah akan ilmu, kefahaman dan kecerdikan yang lebih hebat, yang lebih tinggi, yang lebih teguh. Mereka tetap tidak mendengar hujah kaki debat, tokoh-tokoh syubhat dan ahlul ahwa. Tidak membenarkan mereka berbicara dalam majlis-majlis mereka. Ini dia. Jangan kita bagi peluang ahli bid'ah ni berbicara dalam masjid-masjid, surau, rumah kita, markas kita. Kadang-kadang rasa simpati kan, kita ada rasa simpati. Apalah salahnya kita jemput sekali-sekala ustaz-ustaz popular ni, ahli bid'ah ni. Walau dengan separuh kalimah, seperti yang sabit daripada setengah mereka. Seperti yang sabit daripada setengah mereka. Jadi ulama salaf, bila ahli bid'ah berbicara, membacakan Al-Quran hadis, mereka menutup telinga mereka. Masukkan jari ke dalam telinga mereka. Kerana takut tergelincir, lalu kekal akidah sesat itu di dalam hati. Kerana hati itu cepat terpengaruh dan lemah. Kan? Kerana hati itu cepat terpengaruh dengan segala apa yang dilihat dan apa yang didengar. Biarlah kita dengar apa yang sahih sahaja. Al-Quran, hadis dan ijma' daripada ustaz yang siqah, yang sunnah, yang salafi. Semua ini demi memelihara agama, mengawalnya dan menyelamatkannya daripada kegelinciran, kesesatan. Daripada bahaya, kesesatan. Jadi kita, kesimpulannya kita wajib sangat berhati-hati dalam urusan akidah. Jangan walaupun sekali kita mendengar daripada ahli bid'ah. Walaupun sekali. Apatah lagi kalau berkali-kali. Kalau kita mendengar daripada ahli bid'ah, maka ketahuilah kita 99.9% kita tu dah tercalon sebagai ahli neraka Jahannam, wal'iyazubillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.